ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bersama-sama pada malam ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung lagi kitab Fiqhus Sirah yang kita telah baca. Bagaimana kita melihat kepada sumber sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kuliah kita yang lepas, yang kita telah hurainya, pertamanya kitabullah, keduanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu berdasar kepada hadis-hadis Nabi yang sahih yang saya telah sebut pada kuliah kita, iaitu kitab-kitab hadis yang disusun dengan subjek, dengan kaedah fiqh ini, yang menyebabkan ulama kita bekerja keras untuk mengasingkan hadis-hadis tersebut melalui riwayat-riwayat untuk menjadikan teks sirah yang ada kepada kita pada hari ini. Kemudian yang ketiganya, kitab-kitab sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu timbullah beberapa orang ulama yang menyusun, dan saya telah sebut pada kuliah kita yang lepas bahawa kita kurang bersetuju dengan mengatakan bahawa sirah Ibnu Ishaq merupakan salah satu sirah yang paling tepat. Kita tidak bersetuju kerana di sana ada bantahan-bantahan daripada ulama sirah, daripada ulama hadis berkenaan dengan riwayat-riwayat yang dibawa oleh Ibnu Ishaq. Oleh kerana kita berada pada bulan Isra' Mi'raj, di antara riwayat yang masyhur iaitu Isra' berlaku daripada rumah Ummu Hani yang merupakan sepupu Nabi. Itu satu riwayat yang dicurigai kerana berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maknanya peristiwa tersebut bermula di Masjidil Haram, bukan di rumah Ummu Hani sebagaimana yang disebut dalam riwayat Ibnu Ishaq dan sebagainya. Kemudian lahirlah tokoh dikenal sebagai Ibnu Hisham dan beberapa orang sejarawan lagi, ulama-ulama sirah kita. Akhirnya di upgrade kitab-kitab sirah sehingga zaman lah ni, kalau kita nak baca untuk pembacaan umum kita ini, eloklah kita baca kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum karangan Safiur Rahman Mubarak Furi.
ulama daripada India. Safiur Rahman Mubarakfuri, dia menulis apabila pihak Saudi ke pihak mana dia buat pertandingan untuk menulis sejarah hidup Nabi SAW. Lalu dia tulis dalam tu yang sahih-sahih berdasar kepada beberapa riwayat. Kemudian kitab dia itu dicetak dalam berbagai-bagai bahasa, termasuklah bahasa Melayu yang terbaru ni. Tetapi dia ada balik orang kaji kitab dia itu, nama dia Sahih Ar-Rahiqul Makhtum. Maknanya dia tahqiq ataupun dia saring semula cerita tersebut. Itu tugas ulama, untuk sampai kepada kita benda yang original, bukan benda yang tiruan. Yang kita paling takut, sebagaimana telah saya sebut pada kuliah yang lepas, apabila riwayat sirah itu bercampur aduk dengan riwayat-riwayat Syiah yang akhirnya menjahanamkan sirah Nabi SAW. Baik. Pada hari ini kita tengok pada muka surat yang ke-25. Muka surat 25 ini kita akan tengok bagaimana rahsia Allah Ta'ala memilih semenanjung tanah Arab sebagai tapak pancaran agama Islam di atas muka bumi ini. Bagaimana Allah Ta'ala pilih semenanjung tanah Arab sebagai tapak yang jelas. Kenapa tak pilih negeri lain? Kenapa tidak pilih bangsa lain? Tapi dipilih tapak bangsa Arab ini sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah untuk Allah Ta'ala letak Nabi akhir zaman, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Syekh tuan kitab ni, sebelum kita memperkatakan sesuatu tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semenanjung Arab di mana baginda hidup dan dipilih sebagai rasul, ada baiknya cuba kita menyingkap hikmah-hikmah Allah mengapa terpilihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bumi ini dan bangsa Arab pula sebagai pembawa obor dakwah Islamiah. Untuk mengetahui segala-galanya, pertama atau tanda tu pertama kita mesti mengetahui keistimewaan bangsa Arab dan perangai serta tata penghidupan sebelum Islam dan keadaan muka bumi, geografi dan persekitarannya. Yang keduanya, kemudian barulah kita membuat perbandingan antara bangsa-bangsa yang hidup sezaman dengannya seperti Romawi, Greek dan India, termasuk adat resam, tata susila dan keistimewaan tamadun mereka. Baik, pertama, mari kita mengkaji sejarah sepintas lalu bangsa-bangsa yang hidup di sekitar tanah Arab sebelum Islam. Baik, apa yang ada di hadapan kita pada hari ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, iaitu kita hendaklah tahu keistimewaan bangsa Arab ini, cara mereka, tamadun mereka, cara kehidupan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka untuk membawa dakwah Islam ini kepada kita. Kalau kita tak tahu latar belakang orang Arab, kita tidak akan dapat memahami maksud sirah yang sebenar. Begitu juga kalau kita mengaji tafsir. Kita mengaji tafsir, kalau kita tidak faham akidah yang ada pada orang Arab, kita juga tidak akan faham makna ayat akidah sebenar dalam Al-Quran. Di antara benda yang kita mengaji, kita kena tahu akidah macam mana yang dipegang oleh musyrikin Mekah ni. Adakah dia jenis tidak bertuhan? Ada orang kata dia tidak beragama. Dah, dia bukan tidak agama, dia ada agama.
Dan kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat yang berbentuk akidah semasa Nabi duduk di Mekah itu? Dan ayat itu relevan sampai ke sekarang ni. Walaupun khitabnya, walaupun caranya Allah Ta'ala turun kepada musyrikin Mekah, mesti ada sebab dia. Itu kita kena mengaji dalam usul tafsir, itu ahwal, keadaan, akidah orang musyrikin Mekah sebelum daripada kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semasa Nabi bacakan ayat-ayat akidah di hadapan mereka, macam mana reaksi mereka. Untuk memahami ini, kita kena mengaji dulu keadaan orang Arab itu macam mana. Begitu juga dengan sirah ni pun sama. Saya rasa begitu juga dengan fiqh. Dengan fiqh. Contohlah, bayi perempuan tak sama najisnya dengan bayi lelaki. Kalau bayi lelaki yang minum susu ibunya sahaja, bila terkena pada tubuh, direnjis. Kenapa bayi perempuan kena basuh? Nampak tak perbezaan? Adakah lain najis kotoran daripada laki dan perempuan? Kalau kita tengok sama. Dan kenapa bayi lelaki direnjis, bayi perempuan dibasuh? Kerana meraihkan Arab pada ketika itu, dia sentiasa membawa anak lelaki ke mana-mana, kerana dia bangga dengan ada anak lelaki. Itu budaya mereka. Sebab tu wujudnya hukum di situ. Itu baru satu, banyak lagi lah benda-benda lain. Termasuklah masalah sirah ini. Kita dok fikir seorang-seorang, macam mana Allah Ta'ala boleh keluarkan Nabi daripada kalangan bangsa Arab begini? Sebab apa? Baik. Dunia di kala itu boleh dikatakan telah dikuasai dan dikepalai oleh dua negara yang gagah, iaitu Parsi dan Rom, yang tersenarai, dan disenarai yang kedua pula ialah Greek dan India. Parsi di kala itu merupakan arena pertarungan agama dan falsafah yang beraneka corak. Pembesar dan pemerintah pada keseluruhannya menganut agama Majusi, iaitu Zuradishi, dan ajarannya menggalakkan lelaki berkahwin dengan ibunya, anak perempuannya atau adik atau saudara perempuannya, adik-beradik. Emperor Yazdajrid kedua yang memerintah di pertengahan abad ke-5 Masihi telah berkahwin dengan anak perempuannya. Bukan setakat itu sahaja, malah tata susila, sopan santun telah pun terpesong daripada garis bersifat kemanusiaan. Mengikut apa yang ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syahrastani dalam kitabnya berjudul Al-Milal wan Nihal, terdapat antara ajaran agama Mazdak yang menyebut bahawa kebebasan kaum wanita tiada hadnya. Begitu juga dengan kebebasan menggunakan harta benda dan seterusnya, menjadikan wanita dan harta benda ini kepunyaan dan hak milik bersama, tidak ubah seperti air, api, rumput, di mana semua manusia boleh berkongsi tanpa sekatan. Seruan ini telah mendapat sambutan yang begitu hangat daripada kalangan mereka yang memang berhaluan demikian. Baik. Yang pertama sekali, Parsi. Dua kerajaan yang besar ini sahaja yang ada pada ketika itu bersilih ganti mereka berperang, Rom dan Parsi. Secara tepatnya, siapakah bangsa Rom dan siapakah bangsa Parsi dipertikai oleh para sejarawan. Ada yang mengatakan Parsi termasuklah Iran, Rom Al-Arubah, Eropah. Kedua-dua ni ada tamadun dia sendiri. Tetapi Parsi ini
tenggelam dengan falsafah pemikiran yang kononnya manusia ni boleh fikir dengan diri sendiri dan dia boleh jadi cerdik dengan pemikiran dia. Islam tidak mengajar begitu. Islam mengajar kepada kita ada benda yang boleh kita fikir, ada benda yang tak perlu kita fikir. Sebab itu kalau orang mengaji akidah menggunakan akidah salaf, dia tidak akan banyak berfikir, dia cuma dengar dalil, percaya, dengar dalil, percaya, sebagaimana sahabat menerima ayat-ayat tersebut. Tapi bila banyak tanya soal ilmu akidah ni kerana termasuk dengan falsafah Yunan, falsafah Greek, termasuklah Parsi. Lalu Imam Abu Hasan Asy'ari yang kita sebut sebagai akidah Asy'ariyah terpaksa membuat satu kaedah ilmu untuk melawan dengan orang ni. Dia panggil ilmu sifat 20. Ilmu ni dipelajari untuk melawan aliran falsafah, bukan dipelajari untuk memahami akidah. Boleh ke orang Melayu mempelajari untuk memahami akidah? Memahami akidah, kita belajar akidah berdasar kepada Al-Quran. Ini kesilapan orang kita. Ini kalau saya sebut begini mungkin ada orang marah, sebab ada yang minat mengaji sifat 20. Tak apa, nak mengaji sifat 20 untuk kita lawan dengan orang yang mana dia menggunakan falsafah untuk fikir pasal Allah Ta'ala. Sebab tujuan dibuat ilmu tu, ilmu sifat 20, wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadis, kita mengaji itu adalah untuk tujuan berhadapan dengan golongan falsafah yang menggunakan akal fikiran saja, termasuklah dalam bab ketuhanan. Tetapi apabila kita nak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak perlu kita mengaji yang susah tu. Sebab ilmu sifat 20 tu susah. Dia akan mengaji ilmu berdasar kepada apa yang difahami oleh para sahabat dan para salaf. Itu tanpa takwil. Bila berhadapan dengan ayat mutasyabihat, itu cara dia. Kalau kita kata Allah di atas arasy, golongan yang tak puas hati ni, dia tanya, arasy tu benda baru ke benda lama? Kita kata arasy tu benda baru. Baik, sebelum ada arasy, Allah duduk di mana? Ada tanya gitu. Sebelum ada arasy, Allah duduk di mana? Kita tanya dia balik. Soalan awak ni tak betul lah. Sebab awak tidak akan faham sebagaimana sahabat faham. Saya nak tanya awak, siapa yang paling faham ayat ni? Lepas pada Nabi, iaitu para sahabat. Ada ataupun tidak soalan para sahabat berkenaan dengan apa yang awak tanya? Tidak ada. Kerana para sahabat hanya menerima dan tidak takwil. Begitulah kita, kena terima dan tidak takwil. Sahabat ni perangai dia, sekecil-kecil perkara boleh tanya Nabi. Bukan sebesar-besar perkara, sekecil-kecil perkara boleh tanya Nabi. Takkanlah masalah ketuhanan ini nak percaya pada Allah dia tak tanya. Boleh faham tu? Kalau ada orang tanya begitu, tuan-tuan tanya dia balik dengan soalan yang saya tanya tadi. Kerana sahabat dia beriman kepada ayat laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak sama dengan sesuatu. Marilah muka, ke tangan, ke gigi, ke apa je tak sama. Atau kita kata kena faham sahabat, faham macam mana baru kita reti. Ni tak dia duk mengaji hak payah nak faham. Nak payah nak faham. Duk mengaji hak payah, hak kena fikir banyak. Ada pun Tuhan ini begitu, wujud ertinya ada, mustahil tiada. Jadi pening juga kita sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, macam cik semua ni. Nah, cubalah mengaji akidah daripada akidah salaf. Nak mengaji sifat 20 tu tak apa, mengaji akidahnya dulu. Lepas tu kita nak berbahas dengan orang, nak berhadapan dengan golongan falsafah ni, baru kita mengaji sifat 20. Bukan terus mengaji akidah masuk sifat 20, jadi gitu. Baik. Itu empire yang pertama, iaitu kerajaan Parsi. Dia hidup dalam keadaan beraneka corak falsafah dia, sehingga dia buat perkara yang teruk runtuhnya kesopanan tata susila manusia. Dia boleh berkahwin dengan anak, boleh berkahwin dengan ibunya sendiri dan sebagainya, dan menganggap perempuan ini
harta milik semua sekali, boleh dibuat macam-macam, itu runtuhnya tamadun dia, bertahun-tahun lamanya runtuh tamadun dia. Itu yang pertama. Dan daripada seruan inilah adanya di kalangan kita pada hari ini yang disebut sebagai hak kebebasan, hak kebebasan. Nak hak kebebasan, boleh nak bebas, tapi Islam meletakkan ada hadnya apabila kita nak bebas. Bukan semua benda, semua perkara kita boleh bebas. Dia tak boleh semua perkara kita bebas, dia tak boleh. Dia ada benda. Islam meletakkan had pada setiap keadaan. Tapi seruan ini disambut begitu hebat pada seluruh dunia berkenaan dengan hak kebebasan. Sehari dua ni duk bising dengan kalimah Allah. Kalimah Allah. Orang bukan Islam juga nak guna kalimah Allah. Yang pertama sekali, baca sejarah tanah Melayu dulu nombor satu. Kedatangan agama tempat kita. Di daerah Nusantara ini, pedagang-pedagang daripada Yaman yang bawa Islam datang ke sini. Belum daripada tu, kita ni agama sembah pokok, agama percaya pada jin, tahyul dan sebagainya. Pedagang-pedagang terutama daripada Yaman mari mengislamkan raja-raja dan mengislamkan ramai penduduk kampung. Maka hiduplah kita dalam keadaan Islam yang kita tahu pada ketika itu. Alhamdulillah. Apabila Portugis dan Belanda menyebarkan Kristian ke seluruh dunia dengan cara takluk dan jajah, ini sejarah. Portugis dan Belanda datang dengan membawa ajaran Kristian dan menggunakan kitab mereka dengan nama kitab Allah. Sedangkan Kristian yang asal di negara mereka, Portugis, Belanda, Eropah, tidak menggunakan kalimah Allah. Dia menggunakan perkataan God. Tidak sama God dengan Allah. Boleh faham ni? Kita tak payah bahas hak dulu. Agama ahli kitab hak dulu hak guna Allah tu. Termasuklah musyrikin Mekah yang guna Allah. Maknanya nak guna Allah, asal hukumnya daripada musyrikin dulu, tak apa guna Allah. Baik, kita bercakap sekarang ni dalam soal waqi' negara Malaysia, kerana kalimah Allah itu nak digunakan dalam negara Malaysia. Understand? Cakap masalah sikit malam ni. Baik. Maka dalam negara Malaysia, relevan ke tak relevan? Memang tidak relevan. Sebab Allah digunakan oleh orang Islam. Tuan-tuan bayang, dari gereja ditulis rumah Allah. Bible dicetak dengan kitab Allah. Sedangkan dia mari asal dulu pun di negara dia tu, Portugis, Belanda, dia tak gunakan kalimah Allah. Bila dia mari jajah Nusantara ni baru nak guna kalimah Allah. Ini satu agenda. Satu agenda. Dan menggunakan kalimah Allah ini adalah perjuangan dia dibawa oleh beberapa orang parti politik dalam negara ini. Untuk apa digunakan? Apa faedah untuk digunakan kalimah Allah itu? Apa benda faedah? Tak ada faedah apa. Kecuali faedah dia apa? Tujuan dia apa? Tak ada tujuan lain. Tujuan nak menghangatkan di antara kaum, di antara agama, supaya berlaku kekeliruan di kalangan masyarakat. Patut
Datuk Menteri Perpaduan kena ambil cana lah bab ni. Ambil cana. Kena tanya sebab apa. Saya bersetuju kalimah ni boleh diguna oleh mana-mana agama, betul. Dulu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna Allah. Tapi kalimah Allah di situ bukan Allah apa yang kita faham. Tengok ayat depan tu, siapa hak jadi langit bumi? Allah. Daripada sudut soal langit bumi, musyrikin Mekah pun mengaku Allah. Firaun tu pun tak bodoh nak mengaku dia buat langit bumi. Kalau Firaun mengaku dia buat langit bumi, mungkin masa tu orang masuk ikut Nabi Musa, orang kata Firaun ni mungkin mabuk ketum. Mana dia boleh mengaku langit bumi? Namrud pun tak mengaku dia buat sungai. Namrud pun tak mengaku dia boleh hidupkan orang mati. Dan dulu memang agama Kristian menggunakan kalimah Allah. Raja An-Najasyi, seorang ahli kitab, yang Nabi solatkan dia masa dia mati. Orang kata dia masuk Islam tapi senyap-senyap. Kalau ikut riwayat, dia juga menggunakan kalimah Allah. Tak apalah menggunakan dengan keadaan yang betul. Sekarang ni awak nak guna negara Malaysia, adalah keadaan orang dalam negara Malaysia ni telah memfokuskan kalimah Allah itu untuk orang Islam. Buat apa awak nak guna? Apa nak guna buat apa? Tak cukup lagi dengan menuntut sebarang kebebasan dalam negara ini, tak cukup lagi. Awak betih nak apa? Kalau rasa undang-undang Malaysia ni telah nak jaga fahaman dan agama awak, balik ke negara masing-masing. Bahasa panah tak mahal lah. Jangan mencabar. Benda ni tak boleh nak cabar. Duk diam-diam, duk diam-diam. Nak tahu siapa majoriti, siapa minoriti. Allahu Akbar. Nasib baik saya buka ahli parlimen. Baik. Sekarang kita tengok kerajaan Rom tu macam mana. Tu selingan lah. Baik. Kerajaan Rom meluap-luap dengan jiwa dan semangat penjajahan dan bergelut dengan sengketa sesama agama. Dengan pihak Kristian negeri Syam dan Mesir, ia bergantung penuh kepada kekuatan angkatan tenteranya dan cita-cita penjajahannya yang berkobar-kobar dalam rangka percubaan memodernisasikan agama Kristian untuk sesuai dengan matlamat dan mencapai cita-cita dan kemahuannya. Negara ini juga berada dalam keadaan huru-hara, kucak-kacir dari negara Parsi, hidup dengan segala kemewahan, itu kemewahan kemerosotan ekonomi dan perasaan terhadap rakyat jelata. Kenaikan cukai yang begitu melambung tinggi merupakan satu gejala yang biasa yang telah menjadi satu lumrah. Kerajaan Rom meluap dengan peperangan penjajahan nak takluk negara untuk menyebarkan Kristian, dan dalam Kristian itu sendiri telah berpecah beberapa firqah. Katolik ada, Protestan ada, apa satu lagi dia panggil? Katolik, Protestan, Allahu Akbar, Ortodok. Mana-mana padri yang berjaya mempengaruhi kerajaan, kalau padri itu ortodok, dia mempengaruhi kerajaan, maka kerajaan itu jadi ortodok. Dia akan bunuh semua orang Protestan. Itu berlaku. Di Perancis dia berlaku benda itu. Sehingga kan adanya seruan kepada sekular, politik suku, agama suku yang mari pada Kristian asalnya. Kenapa disebut politik suku, agama suku ni? Kerana tidak tahan dengan orang agama Kristian yang mengampu kerajaan, yang sehingga sanggup membunuh sama-sama Kristian tapi mazhab lain. Macam kita lah pemerintah mazhab Syafi'i, contohnya begitu dah. Kawan ni nak amal Hanafi, ditangkap, dibunuh kerana ulama hak Syafi'i ini berjaya mempengaruhi. Tapi tak berlaku lah Islam benda tu. Walaupun hampir berlaku, tapi alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan agama ini. Itu Rom. Hidup penuh dengan kemewahan, penuh dengan tamadun yang hebat. Dia hebat, tapi harga makanan melambung tinggi, cukai melambung tinggi, kerajaan tekan rakyat, kerajaan macam serigala, rakyat jadi macam kambing.
Dan kita tengok sampai ke hari ini pun negara mereka sendiri, Rom, kawasan Eropah ni memang hebat. Tapi nilai kemanusiaan itu telah tidak ada. Sampai ada hari mereka dipanggil hari berbogel. Satu hari Pak Cik akan pergi, semua orang berbogel dia berjalan. Jalan gitu. Tak pakai baju walaupun seorang. Jangan duk tanya pula saya bulan berapa. Tak boleh kira orang kita ni lah. Tak usah duk tanya bulan berapa lah. Tapi adalah hari itu. Untuk apa? Untuk bebas. Dilaungkan lagi slogan kebebasan. Di Pakistan sekarang ni transgender diberi hak juga transgender. Tak ada orang boleh halang. Kerana ada seorang tokoh transgender tu, dia kata Allah Ta'ala telah beri pilihan kepada masing-masing untuk memilih jantina dan naluri dia. Maknanya bila dia umur 18 tahun, 19 tahun, dia jadi perempuan. Dia boleh jadi perempuan sebab naluri dia. Kita kata naluri kepala bapak pun naluri. Nah, ada orang gitu kena cakap gitulah. Tak reti. Nama Islam, keturunan Islam. Orang Islam, kalau orang kafir tak ada masalah lah nak cakap gitu. Ni Islam. Dia menyebabkan semua orang nak tukar. Jadi laki jadi perempuan, perempuan lelaki. Pening. Mereka runtuh akhlak mereka. Rosak akhlak mereka. Itu negara Rom. Greek tua pula tenggelam dalam lautan khurafat dan cerita dongeng dan tidak memberi sebarang faedah dan natijah yang berguna sama sekali. Negara India pula di kala itu menurut Profesor Abul Hasan An-Nadawi telah menegaskan bahawa ahli sejarah dan pengarang sebulat suara mengatakan yang India di permulaan abad ke-6 Masihi telah terlantar di lembah kemerosotan agama, akhlak dan kemasyarakatan. India bersama jiran tetangga dan saudaranya turut serta mengambil bahagian dalam merosakkan akhlak dan akidah masyarakat. Allahu Akbar. Perlu kita ketahui bahawa anasir-anasir yang menyeret bangsa-bangsa ini ke lembah kerosakan dan perpecahan adalah kemajuan dan tamadun yang berasaskan kepada mata benda material semata-mata. Kita kod perkataan tu. Dia buat kesimpulan. Belum tu dia sebut Greek. Greek memang dewa banyak. Greek tua. Dewa tu, dewa ni, dewa makanan, dewa macam-macam dewa. Yang disebut dalam cerita Mak Saleh tu, memang betul lah tu. Hidup dalam keadaan khayalan. Dalam khurafat. India juga termasuk. Sahabat India juga termasuk dalam negara itu juga. Termasuk dalam merosakkan akidah masyarakat. Kalau kita tengok seorang tulisan, saya sebut selalu nama dia Syah Waliullah ni. Dia menyebut dan dia menegur di zaman dia tu, kira zaman bukan zaman belum pada sahabat lah, zaman lepas pada Nabi, zaman kemudian ni lah ulama mutaakhir ni. Apabila kerajaan, apabila rakyat, apabila ulama duduk dalam keadaan tidak menegur kerajaan buat salah, dan ulama tidak menegur masyarakat buat maksiat yang dia buat, menyebabkan huru-hara hidup. Ulama tenggelam dalam baju yang indah, kasut yang mahal. Dia sebut tulisan dia. Baju yang cantik, kasut yang mahal, segala-galanya. Siapa nak tegur pemerintah pun tak berani. Tak tegur pemerintah tak berani. Pemerintah hangguk, mereka hangguk. Sebab apa? Sebab apa yang ada pada tubuh dia ni, dia takut hilang daripada lenyap daripada tubuh dia. Syah Waliullah menulis, menegur para ulama begini. Dan ulama sufi pula, ulama sufi yang tasawuf, yang tarekat, tenggelam dengan zikir-zikir dia sehingga tidak ambil maklum apa nak berlaku di kalangan masyarakat. Punca ni dia sebut, kita perlu tahu anasir-anasir tadi menyeret bangsa ke lembah kerosakan. Puncanya adalah menumpu kepada kemajuan tamadun dunia semata-mata, tidak menuju pada akhirat.
Tu dia letak kesimpulan dia. Semua ni rosak kerana fikir dunia, tak fikir akhirat. Fikir nak maju, fikir nak moden, fikir nak hebat, nak nampak hebat di mata dunia, tapi tidak fikir untuk memasukkan iman dalam diri rakyat. Apa yang berlaku pada hari ini? Apa yang berlaku, tuan-tuan? Rumah orang tua makin banyak. Adakah ini satu peningkatan yang baik bila rumah orang tua banyak? Dah. Ini satu musibah. Rumah orang tua banyak. Untuk apa? Mak bapak yang tidak dijaga oleh anak-anak diletak di situ. Dulu 2, 3, 4, sekarang satu daerah dah ada berapa? Hilang nilai-nilai moral masyarakat Melayu yang kita sanjung dululah. Hormat pada orang tua dan sebagainya, tidak ada. Kenapa? Semua orang nak maju, semua orang nak moden. Bukan orang nak mengundur ke belakang, tapi ketemadunan dan kemodenan biarlah selari dengan ilmu akhirat baru jadi. Baru jadi. Kesan daripada menuju nak sangat moden, nak sangat hebat, nak sangat orang panggil canggih dan sebagainya. Apa yang berlaku masyarakat? Cuba tuan-tuan boleh tengok sendiri. Darjah 6 dah pandai buat kerja tak molek dah. Darjah 4 dah pandai buat kerja tak molek dah, tak elok dah. Usik cikgu sampai menangis, cikgu praktikal. Diusik oleh budak lelaki. Berapa tahun? Budak lelaki darjah 5, usik cikgu praktikal, menangis. Gangguan lucah seksual dan sebagainya. Kerajaan kata mak bapak perlu tekan, mak bapak. Betul, mak bapak perlu tekan. Kita ajar anak kita di rumah. Tidak ada ibu bapa yang nak anak dia rosak. Tapi pihak kerajaan juga perlu buat undang-undang untuk jaga. Alhamdulillah. Kita tengok kemarin beberapa orang dilantik oleh JAKIM sebagai jawatan kuasa panel RUU. RUU ni bukan isu politik. RUU untuk memperkasakan undang-undang syariah, bukan untuk buat hudud pun. Dah. Jangan silap faham. RUU bukan untuk buat hudud, untuk memperkasakan undang-undang syariah. Biar undang-undang syariah tu dimertabatkan. Biar undang-undang syariah tu denda tinggi. Ini berapa sangat kalau tangkap duduk berdua-duaan? Berapa, tuan-tuan? Penjara setahun denda 3,000. Sikit. Tadi benda ni kita nak sokong. Kita sokong kalau benda baik. Boleh faham tu? Kuat bunyi jam pun. Nah, tak minum air dulu. Sekejap lagi kita azan sikit lagi. 5 minit. Jadi, kerajaan jangan salahkan ibu bapa saja. Tak. Ibu bapa telah habis tenaga jaga anak-anak. Habis kaedah lah. Panggil cikgu, panggil. Mari bawa situ, bawa sini. Jumpa ustaz tu minta air dengan ustaz. Dia selori dah minum air. Jampi ustaz. Di rumah kita jaga ada undang-undang kita. Tapi di luar, pihak kerajaan yang kena jaga. Terang-terang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, alladzina immakkannahum fil ardi wa aqamas salat. Mereka yang Allah Ta'ala berikan kedudukan di atas muka dunia ini, mereka hendaklah mendirikan sembahyang dan mengajak rakyat ni, ajar rakyat kena sembahyang. Sembahyang menjadi salah satu daripada tugas kerajaan untuk menjaga sembahyang rakyatnya, bukan memperkatakan bahawa sembahyang itu hak peribadi masing-masing. Tidak. Sembahyang nombor satu kerajaan kena jaga. Kena buat kempen sembahyang berjemaah, kena buat kempen bulan sembahyang, kena ajar rakyat sembahyang tu macam mana, peruntuk duit juta-juta untuk kaedah sembahyang saja. Ni berjuta-juta nak ICT situ, ICT sini, situ sini. Apa yang berlaku? Anak muda tengok apa yang berlaku. Duit habis banyak, hasilnya tidak ada. Tuan-tuan boleh bersetuju dan boleh tidak bersetuju dengan saya, tak ada masalah. Cuma saya nak sebut, itulah benda yang berlaku pada hari ini. Tuan-tuan tengok saya lain macam, saya bukan wakil parti politik ni. Dah, bukan wakil parti politik. Tak ada terlibat ke parti mana-mana. Tapi kita menegur untuk kebaikan bersama. Sudahlah, duk bergaduh bab politik, sudah. Cukuplah. Siapa jadi pemimpin, kawan jadi Perdana Menteri, kawan ni lompat sini, hak ni menang. Kawan tu lompat sini, hak ni menang. Cukuplah. Sama je mu dua orang, mu meritah muak caramu, mu meritah muak caramu. Nah, mu kata projek boleh kronimu, mu ambil projek kronimu juga.
Bila mau jadi pemimpin, ikhlaskan diri untuk menjaga rakyat, terutamanya menjaga akidah rakyat. Itu benda yang paling penting sekali. Sebab ni Dr. Buti sebut tujuan utama sekali merosakkan akidah orang ni. Tu siapa dia? Musuh-musuh Islam. Dengan cara beri dunia, habuan dunia, nampak dunia, tak nampak akhirat. Bila dunia duduk depan mata, ulama pun nampak dunia, orang ni pun nampak dunia, semua orang tengok dunia semata-mata, tak tumpu kepada akhirat, maka runtuhlah bangsa tersebut. Akhirnya, semenanjung tanah Arab di masa itu merupakan satu kawasan yang tenang, jauh terpencil daripada gejala huru-hara. Bangsanya langsung tidak pernah merasai kemewahan dan kemajuan seperti Parsi, dan boleh membawa mereka ke arah kerosakan dan keruntuhan akhlak. Tidak pula mengagungkan kekuatan tentera yang membolehkan mereka menjajah negara-negara sekitarnya. Mereka tidak menganut falsafah ideologi yang beraneka ragam seperti Gerik tua yang menyebabkan mereka menjadi mangsa kepada dogengan dan khurafat. Tabiat semula jadi mereka tidak ubah, seperti bahan mentah yang belum pernah dilebur di mana-mana dapur, dicorok di mana-mana acuan, seolah-olah terbayang di layar kehidupan mereka seorang manusia semula jadi, bersih, mempunyai kemahuan yang kuat ke arah pembentukan manusia yang terpuji dan sifat-sifat amanah, pemurah, suka tolong menolong dan bencikan kezaliman. Baik, saya ulas sikit. Hak lain tu tuan-tuan baca sendiri, tak perlu baca banyak lah. Hak lain tu tuan-tuan baca sendiri. Cuma kesimpulan daripada muka surat ni sampai muka surat yang ke-32 ni begini. Allah Ta'ala pilih bangsa Arab ni kerana bangsa Arab tidak terlibat dengan kekarutan sebagaimana bangsa lain. Seolah-olah bahan mentah yang belum diletak dalam acuan lagi. Yang pertama, Arab ada sifat terpuji dia, walaupun dia jahiliyah. Sifat terpuji orang jahiliyah Arab ini, orang Arab terutamanya, marilah siapa-siapa pun sebagai musuh dia, orang tu musuh dia, tapi mari dalam keadaan pedang yang bersarung, bermakna tidak mahu berperang dan tidak mahu bergaduh, dia sambut sebagai tetamu walaupun itu musuh dia. Ini boleh tengok dalam kita panggil tulisan-tulisan ulama sirah kita. Marilah keadaan pedang bersarung, mana tak mau bergaduh. Orang yang sambut sebagai tetamu walaupun kawan tu musuh dia. Pertama, dari sudut keturunan, orang Arab ada yang rosak keturunan, ada dengan cara berzina lah, itu ada. Tapi bukannya jumlah yang banyak bagaimana yang kita duk fikir lama ni, tidak. Ada orang Arab melalui perkahwinan, jadi 15 cara perkahwinan Arab. Saya sebut salah satu di antara caranya, iaitu mengiklankan dia tu ada anak perempuan. Lalu ada orang minta dengan dia, boleh tengok anak dia tu, boleh tengok muka macam mana, berkenal ataupun tidak, boleh bayar mas kahwin dan diserahkan. Salah satu cara yang teruk sikit, letak bendera tu kata ada anak perempuan, lalu masuk seorang berzina lalu dengan anak dia, bayarlah. So kedua berzina, dapat anak tengok muka tu lebih pada siapa? Tengok muka lebih pada Tok Bila ke? Tengok muka lebih pada mana? Muka macam siapa? Telinga macam siapa? Lepas tu, kawan ni kena pera anak dia. Teruk juga begitu. Salah satu daripada perkahwinan macam kita ni, hantar orang supaya tengok, bersetuju, kemudian akad dan ada maharnya, berapa-berapa yang perlu dibayar, diminta oleh perempuan, dan begitulah nasab keturunan Nabi SAW. Nabi bukan daripada anak zina, Nabi daripada anak pernikahan yang sah, kerana ada golongan orientalis yang menulis sedemikian. Dia ulas, dia kata zaman jahiliyah, jadi orang Arab menikah macam mana? Itu dia pusing kepala kita sikit. Jawapannya ada 15 cara pernikahan, dan cara ini sampai ke hari ini Islam ambil sebab cara itu cara yang betul, iaitu ada orang pergi merisiknya, ada orang tengok macam mana, lepas tu bertunang, ikatan tunang, lepas tu kita pun menikah, dan walinya yang akad nikah dan bayar mas kahwin. Itu cara kita. Jadi orang Arab ni hidup dia dalam keadaan yang tidak khayal, hidup dia tak mewah, dia duduk padang pasir.
Lalu inilah yang sesuai untuk meletakkan agama. Cuma ada perangai yang buruk dia, yang tidak keterlaluan sebagaimana Rom dan Parsi. Rom dan Parsi keterlaluan. Mereka tak keterlaluan. Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di situ. Kalau kita tengok muka surat yang akhir ni, kita boleh baca sendirilah. Di sana terdapat hikmah ilahi, dikiaskan, diringkaskan seperti berikut. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu saya nak ambil nombor 3 tu. Dan hikmah ilahi dan juga menjadikan bahasa Arab itu sebagai media dakwah Islam dan bahasa yang pertama buat penerangan menafsirkan percakapan kalam Allah Azza wa Jalla untuk disampaikan kepada kita. Baik. Nabi bercakap bahasa Arab. Yang pertama kerana bahasa Arab itu bahasa yang penuh dengan orang panggil ketakjuban dan keajaiban. Tak sama macam bahasa Melayu. Bagaimana saya telah sebutlah, kalau anak kambing. Anak kambing. Dia sebut lah, kalau kita anak kambing, ibu kambing, bapak kambing. Nah, kambing itu kita tak tinggal. Tapi dia tak. Ini ghanam. Ini anak kambing dia panggil lain. Unta pun dia panggil lain. Kalau anak unta dia panggil hashi. Kalau unta hak boleh sembelih kita pera ni dia panggil ibil. Lain-lain tu. Kita unta lah. Kalau anak unta, anak unta. Bapak unta, gitu je lah. Tapi dia mempunyai bahasa yang hebat. Sebab tu Allah Ta'ala pilih bahasa Arab itu sebagai satu bahasa pemilihan yang mana semua kita nak faham agama dengan betul. Orang yang nak mengajar agama kena mengaji bahasa Arab. Kalau tidak, tak faham. InsyaAllah kita sambung. Ada sedikit lagi ulasan berkenaan dengan pemilihan ni. InsyaAllah kita sambung pada kuliah kita sekali lagi. Ada tak habis lagi ni, ada sedikit lagi ulasan yang saya belum sebut. Saya catat di sini. InsyaAllah kita sebut pada kuliah kita akan datang. Dan seterusnya kita ulas Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Kita masuk sikit-sikit pada tajuk ini supaya kita dapat faham dengan betul. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi